dengan konsep nikmat dan azab kubur dalam wacana ilmu kalam. Sebagai pengenalan, akidah adalah sesuatu perkara yang penting bagi seseorang berislam itu, kerana akidah ini merupakan pegangan yang utamalah. Kalau kita lihat kepada kalau kita melihat kepada cara Rasulullah berdakwah kepada umat dia, Rasulullah akan mengutamakan akidah daripada syariat. Maknanya dia ajar akidah dulu, baru dia ajar syariat. Itu menunjukkan betapa pentingnya akidah ini kepada seseorang itu. Untuk definisi nikmat dan azab kubur, yang pertama kita kupas satu persatu. Yang pertama, nikmat. Nikmat ini ialah sesuatu kelebihan ataupun keseronokan yang dialami oleh seseorang lah. Maknanya dalam konsep ini, nikmat di alam kubur, iaitu mendapat keadaan seseorang di dalam kubur itu tenanglah dengan amalan-amalan yang dilakukan. Manakala azab ialah siksaan yang macam mana kita tahu, jika seseorang itu tidak bersaksi dengan kesaksian yang benar, dia akan diazablah di alam kubur sana. Bagi penyataan barzah, selalunya kalau kita tengok kaedah yang kita lihat sekarang ni, alam kubur dan alam barzah. Barzah ni bermaksud dalam kalangan al-tafsir bermaksud pemisah, iaitu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat lah. Dia bagi pandangan yang lain juga, barzah ini dikatakan satu tempat, satu alam sebelum menunggu akhirat, iaitu alam itu bermula daripada saat dia mati dan sehingga berlakunya akhirat. Begitu. Baiklah, saya akan meneruskan tentang apa yang dibicarakan oleh saudara Lazmi tadi, iaitu saya akan membicarakan tentang perbezaan fahaman tentang alam kubur. Sebagaimana kita tahu, pelbagai aliran berpendapat tentang azab dan nikmat alam kubur ini. Yang pertama iaitu fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mempercayai bahawa kewujudan alam kubur ini, iaitu ia dibuktikan dengan seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ar-Razi, yang memberi makna alam kubur ini ialah dinding pembatas antara dua benda. Ia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akhirat, sejak dari waktu kematian seseorang sehingga dia dibangkitkan. Maka sesiapa yang telah mati itu bermakna ia telah memasuki alam barzah ataupun dikenali alam kubur tanpa mengambil kira apapun cara kematiannya. Ahli Sunnah juga berpendapat bahawa manusia terdiri daripada jasad dan roh, dan pada hari kiamat nanti, ketika jasad dibangkitkan dari kubur masing-masing untuk menghadap Allah, maka berhimpunlah jasad dan roh insan secara hakiki untuk menerima azab atau sebaliknya. Dan ia bercanggah dengan fahaman aliran Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah berpendapat bahawa azab dan nikmat alam kubur ini tidak relevan dan tidak masuk akal. Sebagai contoh, hujah mereka, yang mana manusia yang diseksa dan mendapat nikmat di alam kubur, padahal ada sahaja manusia yang mati digilis ataupun dibakar ataupun dibahan haiwan buas. Jadi bagaimanakah mereka akan mendapat siksaan atau nikmat di dalam alam kubur? Itulah yang persoalan yang muncul dalam hal alam kubur ini. Seterusnya, fahaman Syiah pula berpendapat bahawa alam kubur ini adalah suatu kehidupan terbatas dan sementara yang menghubungkan dunia dan kehidupan abadi. Mereka membuat analogi bahawa apabila mereka
membuat analogi bahawa keadaan alam kubur dengan keadaan seseorang yang dipanggil di hadapan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memeriksa tindakannya. Orang itu disiasat sehingga semua fail itu telah diperiksa, kemudian dia menunggu untuk waktu perbicaraan. Selain itu, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh berkata, orang-orang etis dan zindi ini tidak mempercayai adanya alam kubur. Mereka berhujah bahawa mereka telah membongkar kubur tersebut dan mereka mendapati tiada malaikat yang memukul mayat dengan alat memukul besi atau jengking yang menyeksa orang di alam kubur tersebut. Mereka juga berpendapat luas liang lahat yang mereka gali dahulu tidak pun berkurang apa-apa. Adakah liang lahat itu muat untuk mayat dan para malaikat yang bertugas menakut-nakutkannya atau menyenangkannya? Itulah antara persoalan yang dibicarakan, yang ditimbulkan oleh puak zindik dan etis ini. Seterusnya saya akan membicarakan tentang zat dan nikmat alam kubur. Terdapat beberapa dalil Al-Quran yang membuktikan kewujudan nikmat dan azab alam kubur ini. Di antaranya saya akan nyatakan satu surah, iaitu surah Al-Mu'min ayat 45 dan ayat 46. Maksudnya, maf'ulnya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Yakni dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ini bermakna azab sebelum kiamat itu adalah azab kubur, kerana di dalam akhirat tiada ada pagi dan petang. Seterusnya saya membawakan dua hadis yang membuktikan kewujudan azab dan nikmat alam kubur, iaitu yang pertama, menurut hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah berjalan melewati salah satu kubur di kota Madinah. Lalu dia mendengar suara dua orang yang sedang diseksa di sebuah kubur. Dia berkata kedua-duanya diseksa dan mereka berdua ini diseksa bukan kerana dosa besar, iaitu yang pertama adalah mereka tidak beristinja, yang lainnya ialah sentiasa bernamimah, iaitu mengumpat. Hadis yang kedua ialah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menyebut tentang siksa alam kubur dengan katanya, moga-moga Allah lindungi anda daripada siksa kubur. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai siksa alam kubur. Rasulullah menjawab, ya, memang benar ada siksa alam kubur. Selepas itu kata Aisyah, setiap kali Rasulullah melakukan solat, baginda tidak meninggalkan bacaan doa memohon perlindungan daripada siksa kubur. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini saya akan menerangkan 5 amalan yang dapat membantu seseorang itu merasakan nikmat serta dijauhkan daripada terkena azab alam kubur. InsyaAllah. Amalan yang pertama yang boleh kita amalkan adalah sentiasa bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taubat. Amalan yang kedua yang membolehkan kita mencapai kenikmatan dan menolak daripada terkena azab kubur adalah dengan memperbanyakkan sedekah, amal jariah kepada jalan Allah SWT. Amalan yang ketiga yang boleh diamalkan adalah dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan menyampaikan kepada yang lain, insyaAllah. Yang keempat adalah dengan menjaga iman Islam daripada tercalar, daripada tersesat, daripada dicaci, dihina oleh orang-orang yang bukan Islam. Yang kelima adalah yang paling wajib bagi seseorang hamba itu adalah dengan mentaati dan menyayangi kedua ibu bapa, kerana redha Allah terletaknya kepada redha ibu bapa. InsyaAllah dengan menjaga 5 amalan ini pasti kita akan memperolehi ganjaran dan nikmat yang amat besar daripada Allah SWT. Yang dijanjikan adalah nikmat syurga dan dijauhkan daripada terkenanya azab alam kubur, insyaAllah. Daripada 5 amalan ini, apa yang dapat saya beri pengajaran dan ikhtibar
ialah dengan mentaati segala perintah Allah. InsyaAllah Allah akan mempermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Sama ada balasan baik atau balasan buruk itu ditentukan oleh Allah SWT dengan amalan yang kita lakukan. Sekiranya kita tidak mentaati Allah dan serta membuat perkara-perkara yang dilarangi Allah, maka balasan yang setimpal akan dikenakan apabila kita di alam kubur serta diseksa di alam barzakh. Dan sekiranya kita mentaati, maka ganjaran dia adalah syurga dan sebesar-besar nikmat bagi seorang hamba yang Allah sayang adalah syurga, insyaAllah. Sebagai kesimpulannya, seperti yang dimaklumkan di sebentar tadi, benarlah bahawa nikmat dan kebahagiaan serta kewujudan alam kubur adalah benar. Maka perlulah seorang hamba itu mencari dan mengkaji serta meneliti apa jua yang ingin disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, serta berbuat baiklah dan mentaati Allah agar kita dijauhkan daripada terkena siksaan kubur, insyaAllah, dan merasai nikmat syurga yang dijanjikan Allah SWT, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.